Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Daniel bin Kazman, memegang kad nombor metrik D18311003. Saya akan menerangkan tentang adab membaca Al-Quran. Yang pertamanya ialah penyucian taharah yang sempurna, yakni wuduk yang sempurna. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 79, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih. Surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 79. Dan taharah terdiri daripada penyucian tubuh badan, pakaian dan tempat. Maksudnya di sini tempat yang kita nak baca Al-Quran itu pastikan bersih dan pakaiannya bersih dan tubuh badan yang bersih. Seterusnya, dan diharamkan ke atas pembaca, yakni ke atas orang yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan berjunub. Okey, yang kedua adalah harus bagi pembaca untuk menggunakan siwak sebelum membaca, dan ia akan mengharumkan akan bau mulutnya. Maksudnya dekat sini kita diharuskan untuk menggunakan siwak untuk membersihkan mulut kita. Sebab mulut ni merupakan yang akan mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran tersebut. Maka sesungguhnya telah bersabda Rasulullah SAW, bersihkanlah mulut kalian, maka sesungguhnya ia akan melancarkan Al-Quran kamu. Maksudnya bersihkanlah mulut kalian. Mulut ni merupakan tempat yang keluarnya huruf-huruf Al-Quran ini. Dan seterusnya telah bersabda Rasulullah SAW, siwak menyucikan mulut dan diredai oleh Allah. Siwak ni amat disukai oleh Allah. Maksudnya siwak ni sebagaimana kita maklum dia macam kayu yang berbulu. Yang seterusnya, adab yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Sesungguhnya Nabi SAW sabda, sebaik-baik majlis adalah apa yang mereka menghadap dengannya ke arah kiblat. Maksudnya sebaik-baik majlis ataupun apa-apa jua keadaan yang kita buat adalah majlis yang itu yang menghadap ke arah kiblat. Okey, yang adab yang keempatnya, isti'azah, yakni meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan yang terlaknat sebelum memulakan pada awal bacaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah An-Nahl ayat 99 hingga 98 hingga 99. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberi pahala yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Oleh itu, engkau bacalah Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan dari Allah dari hasutan syaitan
hasutan syaitan yang direjam. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Surah An-Nahl ayat 97 hingga 99. Dan juga diwajibkan ke atas kita yakni pembaca untuk membaca basmalah yakni bismillah pada awal bacaan awal surah, kecuali surah Bara'ah yakni surah At-Taubah. Kerana sesungguhnya surah At-Taubah ni sejarahnya diturunkan sewaktu perang dan tidak menolak akan pembaca kepada niat. Dan basmalah ni merupakan sunnah pada pertengahan surah, yakni kita baca-baca ataupun kita mula baca pada pertengahan surah, kita mulakan dengan bismillah. Dan adab yang seterusnya, yakni adab yang kelima, yakni memperelokkan bacaan kita. Yakni memperelokkan bacaan kita seperti mana dalam ilmu-ilmu tajwid yang telah diajarkan, kena panjang ambil cukup, 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, dengung dan sebagainya. Dalam surah Al-Muzammil, surah Muzammil ayat yang keempat, waratilil Qur'ana tartila. Maka sesungguhnya telah berfirman Allah SWT, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, yakni tartil ni bacaan yang penuh dengan tajwid, menjaga tajwid, menjaga panjang pendek, 2 harakat 2 harakat, 4 harakat 4 harakat ataupun sebagainya, dengung dan sebagainya. Pembaca seharusnya membaca dengan perlahan-lahan tanpa tergopoh-gopoh beserta dengan tartil, makni jangan kita baca kalut-kalut, kita baca pelan-pelan. Contoh macam tadi ayat warattilil Qur'ana tartila, bagi sebutan dia disebut dengan jelas, huruf-huruf dia kena pada makhraj dia, dan panjang pendek dia kena 2 harakat dan sebagainya. Seterusnya dan kita perlu menggunakan akal dan untuk berfikir dengan merenungi maksud-maksud ayat yang kita baca ni. Kalau kita tak boleh baca sambil merenungi maksud-maksud dia, kita cuba sebelum baca tu kita baca dulu makna-makna yang kita nak baca tu atau sebagainya. Ataupun kalau kita seorang penghafaz, kita cuba baca dulu dia punya makna tu sebelum kita memulakan hafazan, supaya kita tahu ayat yang kita hafal ni dan ayat yang kita baca ni dia cerita pasal apa, tentang azab ke, tentang nikmat ke, tentang peringatan ke atau sebagainya. Firman Allah SWT dalam surah Sad ayat yang ke-26. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Sadaqallahul azim. Firman Allah SWT, maksudnya Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, dan untuk mereka yang memahami dengan teliti isi kandungan ayat-ayatnya. Seterusnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82, afala yatadabbaruna al-Quran. Sadaqallahul azim. Maksudnya patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran. Allah SWT pun macam menyoalkan ke atas kita, apakah kita tidak mentadabbur Al-Quran ini. So disunatkan di atas kita sebelum membaca ataupun menghafal,
kita cuba untuk tengok makna dia tu, kita renung-renungkan makna-makna dia tu satu persatu, insyaAllah dia akan masuk ke hati kita. Seterusnya, adab yang ke-6, sebagaimana diharuskan ke atas pembaca ketika melalui ayat azab, maka takutlah dan memohonlah perlindungan, atau pada ayat penghinaan maka sucikanlah dan mengagungkannya. Maksudnya pada ayat azab ni kita cuba untuk mohonkan perlindungan ni. Kalau ayat tu menceritakan tentang azab pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, kita cuba minta perlindungan daripada Allah. Dan jika ada ayat yang menghina Allah SWT, menghina Nabi, yang menceritakan tentang kehinaan ke atas Allah SWT, ataupun menceritakan kehinaan ke atas Nabi, yakni ayat yang menceritakan apa yang orang kafir itu cerita atau sebagainya, kita cuba untuk mensucikan dia. Lepas tu, ataupun pada doa kita cuba mengaminkan dia. Maksudnya kalau ayat tu menceritakan tentang doa, kita cuba berdoa menggunakan ayat tu. Diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah telah berkata, aku telah solat bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam. Rasulullah SAW memulakan bacaannya dengan surah Al-Baqarah, kemudian dibacakan surah Ali Imran, kemudian dibacakan surah Nisa. Ia dibaca secara bertahap. Maksudnya kalau kita nak baca Al-Quran ni, biar kita bertahap. Kalau mula dia tu surah Baqarah, kita kena bacanya surah An-Nisa. Kalau kita mula pada surah Nisa, kita jangan terus baca habis surah Nisa kita pergi baca surah Baqarah. Itu tak elok kan, di makruh. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya baca surah, membaca Quran ni secara berturutan, yang mana yang telah disusunkan dalam Mushaf Uthmani. Contoh, kalau kita baca surah An-Nas, sambung dengan surah Al-Falaq. Kalau kita baca surah Qul Huwallahu Ahad, kita sambung dengan Al-Falaq. Kalau kita baca surah An-Nas, kita sambung dengan surah An-Nas. Seterusnya, ketika melalui ayat pujian kepada Allah, lalu baginda bertasbih. Dan ketika melalui ayat persoalan, lalu baginda menjawab. Dan ketika melalui ayat meminta perlindungan, lalu baginda memohon perlindungan. Dan juga telah diriwayatkan oleh Zaifah juga bahawa sesungguhnya Nabi SAW sabda, barang siapa yang baca Wat-Tin Waz-Zaitun dan sampai kepada akhir ayat, iaitu Alaysallahu biahkamil hakimin, maka bacalah bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Maksudnya dekat ayat ni dia menceritakan tentang adakah Allah SWT ni seorang yang adil lah. Lebih kurang macam tu maksud dia. So kita kena mengiyakan ayat ni dengan bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Bala yakni ya, dan aku bersaksi ke atas yang sedemikian itu. Seterusnya, dan sesiapa membaca la uqsimu biyaumil qiyamah sehingga habis pada akhir ayat, iaitu alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka bacalah bala. Dan sesiapa yang baca wal mursalati urfa dan sehingga fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, maka bacakanlah amana billah. Dan ketika mana membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka berkatalah subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana yang telah diriwayatkan juga oleh Huzaifah bahawa sesungguhnya Nabi SAW diperintahkan ketika mana kita membaca Ar-Rahman, maka ketika sampai pada firman Allah SWT, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan diwajibkan ke atas kita untuk membaca wala bi syai'in min ni'matika raina nakal falakal hamd. Dan telah diriwayatkan dari Jabir bahawa Nabi SAW telah membaca wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka telah bersabda Rasulullah SAW, Allahumma
أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرض أحمد الصمد لم تلد ولا تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأشهد وعدك حقا ولقائك حقا والجنة حقا والنار حقا والساعة آتية لا ريب فيها وإنك تبعث من في قبور. Seterusnya, yang ketujuh, tidak mengapa dengan seterusnya isi yang ke-8. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah berdiri dengan ayat yang sering diulangi ini sehingga masuk waktu pagi. Ayat itu ialah in tu'adzibuhum fa innahu ibaduk, surah Al-Maidah ayat 118. Pada ayat ni Rasulullah SAW membaca dengan berulang-ulang sehingga pagi. Rasulullah SAW baca ni ulang-ulang. Ini antara adabnya. Dan yang ke-8 yakni adab mendengar, adab membaca yang terakhir. Seharusnya menangis ketika membaca Al-Quran dan berpura-pura menangis bagi mereka yang tidak berupaya untuk melakukannya. Yakni cuba berpura-pura untuk menangis. Bagi sesiapa yang tak boleh nak menangis kalau baca Al-Quran ni, kita cuba untuk berpura-pura menangis. Cuba kita baca, kita disunatkan membaca Al-Quran dengan merasakan kesedihan, dengan kekhusyukan dan sebagainya. Telah berfirman Allah SWT, wa yukhiru li'adqani yabkuna wa yariduhum khushu'a. Surah Al-Isra ayat 108. Telah bersabda SAW, sesungguhnya Al-Quran ini telah diturunkan dengan kesedihan. Sekiranya anda membaca dalam keadaan menangis, sekiranya anda tidak menangis, maka berpura-pura menangis. Sekiranya anda membaca, maksudnya kalau kita cuba, Rasulullah SAW bersabda, kalau kita tak boleh nak menangis, kita cuba untuk berpura-pura untuk menangis. Lepas tu sekiranya juga diceritakan bahawa sesungguhnya baginda SAW telah bersabda, bacalah Al-Quran dengan penuh kesedihan. Al-Quran diturunkan dengan kesedihan, dan sebaik-baik manusia adalah pembaca dari ketika mana membaca Al-Quran akan merasa sedih. Maksudnya Nabi SAW bersabda, orang yang sebaik-baik manusia ni adalah yang membaca Al-Quran ni dalam keadaan sedih. Dia merasakan sedih tentang ayat azab dan sebagainya. Okey, seterusnya yang terakhir, adab mendengar. Mendengar adalah tumpuan mendengar. Maksudnya mendengar Al-Quran ni kita kena beri tumpuan untuk mendengar ni. Dan kita cuba mendengar dengan teliti. Yang pertamanya, antara adab-adab Al-Quran yang kita nak mendengar ayat Al-Quran ni, yang pertama, untuk pendengar membawa hati dan fikirannya ketika mendengar kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa, dengan menghayati makna Al-Quranul Karim melalui perasaan hati, tubuh badan. Dan sesungguhnya sesiapa yang menghayati Al-Quran ni, dia akan dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah. Masya Allah. Bagaimana kita cuba agak memahami Al-Quran tu, dan kita cuba untuk menangis. Sebab
Nabi sebut sebaik-baik orang yang membaca Quran ni adalah orang yang baca Quran ni dalam keadaan menangis. Dan juga telah difirmankan oleh Allah SWT, Al-Quran ini ialah panduan-panduan yang membuka hati dari Tuhan kamu dan petunjuk serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seterusnya yang kedua, yakni yang terakhir, maka dari itu menjadi sedar bahawa dia berada di tempat ibadah dengan mendengarkan kalam Allah dan menghayati akan maknanya, dan pada tempat dia perlu memahami akan kewajipan dan larangannya. Maksudnya, kalau dia dah tahu dia duduk kat masjid ni ada orang baca Quran, dia kena cuba mendengar ayat Quran tu. Kalau boleh jangan duk main, kita cuba dengar ayat Quran tu. Kalau kita buat kerja, duk main phone ke sebagainya, kita cuba stop. Ataupun sambil buat kerja tu kita kena menghayati ayat Quran tu dan kita cuba dengar ayat-ayat Quran tu. Okey, seterusnya dia kena sedar kat mana dia duduk. Kalau dia rasa duduk kat masjid, dia kena tahu lah. Kewajipan kita duduk kat masjid ni, kalau kita dengar Al-Quran ni, kita kena dengar. Kita duduk kat masjid, kita dengar Al-Quran, kita kena cuba menghayati, kita cuba kena mendengarkan ayat Al-Quran ni. Dan ini mewajibkan ke atas bahawa untuk tidak bercakap dengan sesiapa pun ataupun berseronok ataupun menghisap rokok. Secara umumnya mengetahui bahawa para malaikat akan menghindarkan diri dari bau yang busuk. Sesuatu diwajibkan ke atas mereka. Maksudnya ke atas orang yang mendengar ni, kita dengar ayat Quran ni, kita sebaiknya diwajibkan supaya tidak bercakap-cakap. Kita jangan wah yang tu kan. Kita kena diam. Lepas tu kita jangan cuba untuk main. Lepas tu kalau kita duduk dekat dengan orang baca Quran ni, kita dengar. Jangan duduk main, jangan bercakap-cakap, hisap rokok jangan lah. Dan sebab para malaikat ni tidak menyukai bau yang busuk, dan para malaikat akan menghindarkan diri dari bau yang busuk. Kalau ada bau busuk ni bukan tempat malaikat yang suka. So kalau kita duduk masjid ni, kita cuba mendengar ayat-ayat Quran yang mana dibaca oleh orang-orang sekeliling. Kalau kita duduk kawasan sekolah, kita lalu kawasan-kawasan sekolah, sekolah macam Had Tahfiz sebagainya, mereka tengah baca Quran, kita jangan cuba untuk buat bisingin, pasang lagu kuat-kuat. Kita cuba menjaga adab dengan Al-Quran dengan kita diam pun cukup lah. Ni sedikit sebanyak perkongsian 8 adab membaca Quran dan 2 adab mendengar Al-Quran. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.